Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tonton dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Ya, saya hanya live di YouTube dan Facebook, dan malam ini saya tak live di TikTok dan juga di Twitter. Dan terima kasih kepada tonton dan puan-puan terus bersama dengan saya, terus share, terus menonton, terus sokong dan sebagainya. Of course, walaupun akan menentang kita lah, itu normal lah kan, dah itu kerja mereka. Dan terima kasih juga kepada yang share, kepada yang like, kepada yang subscribe. Dan saya pesan kepada yang berada di Facebook sekarang ini, tolong tekan button like saja. Button love pun cukup. Button like, boleh tak tolong untuk kita supaya dapat engagement lebih banyak video ini. Dan terima kasih kepada semua yang dalam grup VIP saya. Anda terima email. Dalam grup VIP ni dia akan terima email. Saya guna email. Jadi kalau tuan-tuan tak dapat email tersebut, berkemungkinan dia masuk dalam spam. Jadi tuan-tuan kena tengok dalam spam lah. Kalau dalam spam, tuan-tuan kena keluarkan, letakkan dalam inbox, dan lepas ni tak akan masuk spam. Jadi kadang-kadang bila blasting Gmail ataupun email ni, ada setengah email dia akan detect sebagai spam lah. Jadi kita boleh apa orang kata, yalah, kalau boleh sharekan lah. Terima kasih. Saya buat live tetap malam. Tugas tuan-tuan mudah saja, tuan-tuan dan perempuan mudah saja. Ambil video tersebut, share, like dan subscribe. Baik, malam ni kita akan berbicara sedikit tentang kritikan PAS di muktamar seumpama meludah ke muka sendiri. Kan seumpama meludah ke muka sendiri. Alright, kenapa? Okey, PAS juga gagal menarik minat orang bukan Islam kerana tidak maklumat tepat ataupun kerana orang bukan Melayu dan Islam itu sebagai tidak bodoh. Ahli Parlimen Greek letak jawatan Setiausaha Bahagian. Suatu besar benda yang mungkin kita boleh bincangkan dan ceritakan pada malam ini insyaAllah. Baik, kita mulakan dengan Ahli Parlimen Greek perjelas letak jawatan parti sangkal kabar angin tanpa asas. Ahli Parlimen Greek Fatul Huzair Ayub menyangkal kabar angin tanpa asas kita tindakan beliau meletak Setiausaha Bahagian, jawatan Setiausaha Bersatu Bahagian. Menurut Fatul, beliau melepaskan jawatan Setiausaha Bersatu Greek kerana dilantik oleh pemangku yang meletak jawatan pada pada jawatan yang lalu, pada 1 Oktober yang lalu. Apabila pemangku ketua bahagian meletak jawatan, amat wajar sekiranya saya juga turun tertib dan melakukan perkara yang sama, tanda solidariti katanya. Fatul menyifatkan perkembangan ini sebagai hal dalaman parti dan tidak wajar dikaitkan dengan kedudukan sebagai seorang ahli Perikatan Nasional. Tidak ada sekali-kali saya akan mengundurkan diri daripada barisan pembangkang maupun apa orang kata, menyatakan sokongan kepada kerajaan hari ini. Kesetiaan saya tidak boleh dijual beli katanya. Terdahulu beliau meletak jawatan sebagai Setiausaha Bersatu Greek pada 6 Oktober. Baik, now betul, kita tidak menafikan tentang bahawa dakwaan beliau mengatakan bahawa beliau meletak jawatan itu bukan sebab beliau menyokong PMX. Semua kita tidak menafikan perkara tersebut. Namun begitu, ini jelas memberikan indikasi kepada beberapa perkara. Perkara pertama yang kita boleh lihat indikasinya betapa parahnya perkara dalaman yang sekarang ini berlaku di dalam parti Bersatu itu sendiri. Terutama di negeri-negeri yang confident boleh menang lah last time. Tetapi sekarang, macam Perak ni Greek ni Perak, adalah negeri di mana Hamzah Zainuddin sepatutnya berada dekat situ, kemudian bersama dengan Peja untuk menguasai negeri tersebut dan juga leading the state. Tapi nampak gayanya semacam dalaman yang berlaku di dalam Bersatu Perak dan juga Bersatu Malaysia umpamanya adalah sesuatu yang amat parah. Kita tahu secara umumnya Bersatu terbahagi kepada 3 sekarang ini. Walaupun Hamzah dan Muhyiddin Yassin seolah-olah mengatakan mereka tidak berpecah dalam isu ini, kita tahu mereka berpecah. Kita tahu bagaimana Hamzah Zainuddin bercita-cita untuk nak menjadi presiden. Azmin juga sedemikian, atau sekurang-kurangnya dia meletakkan orang kawan-kawan ataupun tim mereka berada dalam kedudukan yang amat tinggi sekarang ini. Now, dengan Azmin memegang jawatan di Selangor, dia akan jadi satu pertembungan yang besar dalam pemilihan Bersatu tidak lama lagi. Jadi perkara inilah yang menjadi conundrum ataupun menjadi satu orang kata pertembungan ataupun satu benda yang memecahkan Bersatu daripada dalam. Di samping itu, ketidakpuashatian akar umbi dan juga bahagian-bahagian di mana presiden juga pimpinan mereka nampak seperti tidak
tidak bergerak dalam keadaan yang sepatutnya. Kita tengok bagaimana protes sebahagian daripada Saitro Bersatu sendiri untuk tidak menyokong bahagian penerangan yang ada sekarang ini, sehingga mengugut untuk tidak melakukan live atau bukan keluar daripada parti lah, tetapi sekurang-kurangnya memboikot parti yang ada sekarang ini. Kemudian kelemahan pimpinan untuk mengadakan rundingan bersama dengan PAS, padahal sebelum ini PAS dilihat sebagai underdog. PAS dilihat sebagai parti yang lemah dan Bersatu yang lebih dominan. Namun begitu, sekarang ini keadaan sudah terbalik. Bersatu tidak dilihat sebagai parti yang dominan. Bersatu tidak dilihat sebagai parti yang boleh menghasilkan pemimpin dan kepimpinan yang kuat, menyebabkan PAS sekarang ini boleh memijak kepala Bersatu sesuka hati. Dan perkara ini, tuan-tuan, yang akar umbi sedar sedang berlaku, dan akar umbi merasakan bahawa perlu ada perubahan dalam pucuk kepimpinan. Mereka asyik menyalahkan UMNO yang kena berubah. Hakikat sebenarnya yang kena berubah adalah Bersatu. UMNO sudah mula berubah. Bersatu tidak mahu berubah. Jadi isu sekarang ini ada di kalangan kepimpinan seperti Azmin yang mengatakan bahawa mereka lebih layak untuk memegang teraju pimpinan, dan dengan cara itu akan dapat memajukan Bersatu lebih baik daripada masa-masa Muhyiddin Yassin berkuasa. Dan kita tahu cita-cita Azmin ini, tuan-tuan, amat tinggi. Daripada Parti Keadilan, beliau memang bercita-cita untuk jadi presiden, tetapi gagal multiple times. Sekarang ini dia cuba pula dekat Bersatu. Multiple times dia dah cuba, tapi kali ini dia nampak peluang dia untuk menang itu adalah lebih cerah, melihatkan kepada keadaan yang ada sekarang ini. Nah, berbalik kepada Muktamar PAS yang sekarang sedang berlangsung, ucapan-ucapan Haji Hadi ini bagi saya adalah ucapan-ucapan yang memang akan ludah diri sendirilah, tuan-tuan. Baik, antaranya adalah berkenaan dengan sokongan orang bukan Melayu, orang bukan Islam kepada gagal tarik sokongan bukan Islam kerana maklumat tak tepat tak sampai, tegas Hadi. Maklumat tepat tak sampai. Baik. Presiden PAS Hadi Awang percaya partinya masih gagal menarik sokongan orang bukan Islam kerana komuniti ini tidak menerima maklumat yang tepat. Beliau percaya maklumat terhad menjadi penghalang kerana tidak masalah dalam hubungan PAS dan masyarakat bukan Islam. Kita punya maklumat tak sampai kepada bukan Islam. Media sangat terbatas. Maklumat di media sosial terhad. Kita punya gerakan tak sampai ke lapangan, katanya. Hadi yakin menarik sokongan orang bukan Islam tidak mustahil dan boleh direalisasikan sekiranya tidak diganggu oleh dakwah negatif. Banyak kenyataan PAS disalah tafsir oleh media, tegasnya, dan menambah jawapan PAS terhadap serangan berdakwah tak sempat sampai kepada masyarakat. Katanya sedang mempersiapkan PAS untuk menghadapi PRU16, parti itu akan perbanyakkan dialog dengan masyarakat bukan Islam bagi mereka mendapat maklumat tepat. Terdahulu Hadi dalam ucapannya kepada perwakilan PAS mahu PAS mengatasi masalah gagal menarik sokongan pengundi bukan Islam, menyifatkan ia usaha penting dan berat yang mesti dilakukan. Seiring mesej pimpinan menggambarkan PAS dan Perikatan Nasional Kerajaan menanti, Hadi mengingatkan perwakilan PN gagal membentuk kerajaan meskipun kerusi yang dimenangi PRU15 meningkat dengan mendadak. Ni saya nak bagi tahu, sebenarnya kita pun tahu benda ni, tapi saya reiterate je lah, saya menguatkan saja hujah ini. Sebenarnya tak ada masalah pun orang bukan kata tak sampai. Sampai je maklumat apa yang PAS cuba sampaikan kepada pengundi bukan Islam sebenarnya. Terutama di Sabah dan Sarawak. Terutamanya di Sarawak yang mana menolak keras PAS ini. Now, dia bukan isu tak sampai ataupun mereka terkeliru dengan maklumat tersebut. Tidak. Isunya adalah maklumat yang disampaikan itu memang bercanggah dengan apa yang difahami dan apa yang sepatutnya sebagai masyarakat Islam tu kena faham. Itu sebenarnya. Macam saya kata lah, PAS tidak membawa ajaran Islam yang sebenar. Itu saya boleh kata. PAS tidak membawa ajaran Islam yang sebenar. Sebab ajaran Islam yang sebenar tidak membawa konotasi, tidak membawa hujah, tidak membawa image yang sebagaimana digambarkan oleh PAS. Ini kita kena faham dahulu. Jadi orang bukan Islam ni bukannya orang bodoh. Mereka cerdik. Dan bila kita sebut bukan Islam, jangan fikirkan China dan India sahaja. Kita kena fikirkan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Mereka juga bukan Islam dan bukan Melayu. Ada juga Islam tetapi mereka bukan Melayu. Dan mereka memahami bahawa mentaliti dan cara hidup yang PAS nak terapkan, yang PAS nak bawa, cara dan kaedah yang PAS telah tonjolkan di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, bukan cara hidup yang sebenar, yang bertepatan dengan pendirian, dengan pegangan dan juga dengan budaya kehidupan mereka. Itu bukan. Mereka tahu dan nampak PAS cuba nak membawa imej Taliban.
nak membawa image ekstremism di dalam apa orang kata, nak menekankan so-called agama tu kepada masyarakat. Walhal agama itu bukan sedemikian. Dan inilah yang menakutkan orang bukan Islam sebenarnya. Orang bukan Melayu dan bukan Islam. Padahal image Islam yang sebenar bukan pada PAS. Ini orang bukan Islam kena faham. Image Islam itu bukan pada PAS. PAS cuma mengambil tempelan-tempelan Islam dan mengatakan Hazzadin, inilah agama. Itu bukan agama. Itu bukan Islam yang sebenar. Image yang dibawakan itu. Nak tengok image Islam sebenar, tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu image Islam yang sebenar yang dibawa. Kan? Tapi dia orang kata tak, itu liberal, Islam liberal. Tak ada istilah Islam liberal. Tidak ada istilah Islam liberal, Islam hadari, Islam madani, tak ada. Islam adalah Islam. Tetapi Islam PAS, tak ada istilah Islam PAS. Islam adalah Islam. PAS adalah PAS. PAS hanyalah parti. Dan tidak membawa apa-apa konotasi apa-apa sekalipun. Dan kita faham dan orang bukan Islam ni pun bukan bodoh. Orang bukan Melayu, dia nampak. Dia tengok daripada luar tapi dia nampak bagaimana hipokritnya PAS bila bercakap dan berhujah tentang Islam, membawa Islam. Dia nampak. Majoriti mereka tahu, ya, kita faham itu bukan Islam yang sebenar. Okay? Saya nak bagi contoh, tuan-tuan. Saya nak bagi contoh. Hipokritnya PAS. Baik. Dalam PH ada bekas panduan. Perasuah. Nak sucikan macam mana? PAS tanya. PAS menolak kemungkinan parti itu akan menjadi kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, kata Presidennya Abdul Hadi Awang. Abdul Hadi berkata demikian bagi mulas kenyataan Setiausaha Agong Ashraf Wajidi yang secara sinis menyifatkan PAS akan menyucikan parti-parti dalam kerajaan perpaduan dan pimpinannya sekiranya hal itu menjadi kenyataan. Kamu boleh lihat Kerajaan Pakatan Harapan. Siapa dalam dia nak suci macam mana? Banduan pun ada, bekas perasuah pun ada, kluster mahkamah pun ada. Macam mana kami nak ikut? Itu saya kata. Nampak tuan-tuan, hipokritnya PAS dekat situ. Kenapa saya kata hipokrit is? Kenapa hipokrit pula? Baik, saya nak cerita macam ni. Pernahkah PAS bersama dengan Parti Keadilan Rakyat? Saya tanya soalan ini. Pernahkah PAS bersama dengan Parti Keadilan Rakyat? Jawapannya pernah. Pada masa bila? Masa Pakatan Rakyat. Pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dijatuhkan hukuman 6 tahun tak? Ya. Beliau telah diletakkan hukuman sebagai hukum liwat tak? Ya. Ya, betul. Tetapi pada masa itu siapa yang mengatakan bahawa liwat itu tidak boleh dikenakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sekarang ini dia boleh turn around kemudian mengatakan bekas banduan. Bekas banduan. Siapa tuan-tuan yang mengatakan bahawa peristiwa liwat itu adalah satu penipuan? Siapa tuan-tuan? Kalau bukan Hadi Awang. Tak, bukti dia apa? Dia bukan setakat cakap. Dia buat buku. Abdul Hadi Awang, Pusat Penerangan Penyelidikan PAS. Dia bertajuk Kazaf, Mangsa Fitnah. Ini buku dia. Ditulis oleh siapa? Abdul Hadi Awang. Kazaf, Mangsa Fitnah. Boleh tengok sendiri. Saya tak tahu buku ni masih ada ke tidak lah. Kalau seingat saya dulu, kita try juga beli buku ni. Saya tak tahu. Saya pernah ada kot buku ni. Kan? Saya mungkin pernah ada buku ini. Kan? Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Boleh cari. Banyak tajuk-tajuk ni. Dan muka depan dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan, tiba-tiba dia hari ini kata bekas banduan. Dia terima masalah tentang liwat itu. Cerita Kazaf ini tak balik kepada dia balik. So, dalam hal ni dia nak jawab macam mana? Sebab itu saya kata, kita kena faham hipokrasi mereka. Apa saja yang mereka luahkan dan cakapkan sekarang ini adalah untuk akan meludah balik muka dia. Akan meludah balik muka dia. Kita tengok bagaimana doktrin yang dibawa oleh PAS untuk memastikan bahawa pengikut dia mesti taat kepada PAS. Jangan memilih untuk taat pada arahan parti, teguh Hadi. Presiden Abdul Halim mengingatkan anggota parti supaya tidak bersikap memilih dalam mentaati arahan parti. Saya juga berpesan jangan bersikap memilih untuk memberi ketaatan kepada arahan parti kerana penyakit ini boleh jadi penghalang kepada kemenangan dan menyukarkan tugas mengisi kemenangan, katanya. Baik. Arti kata, Hadi nak beritahu kena taat membuta tuli. Jangan kita taat ni memilih-milih. Buta tuli je. Walaupun hari ini kita bercium dengan DAP, esok kita maki DAP kata dia begitu begini. Walau hari ini kita peluk dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, esok kita tidur dia lewat, hari ini kita kata dia Kazaf. Tidak menjadi masalah. Yang penting taat saja.
Yang penting adalah taat saja. Itu yang paling penting kita kata. Yang penting jangan persoalkan. Jangan pernah persoalkan. Walaupun hari ini. Apa hari ini? Bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir, Dr. Mahathir, Muhammad hadir ke Muktamar PAS yang berlangsung di Shah Alam hari ini. Ketibaan Dr. Mahathir sebelum ini adalah Presiden UMNO dan dianggap seteru ketat PAS, disambut dengan laungan takbir oleh perwakilan. Takbir, tuan-tuan. Bukan calang-calang takbir. Tetapi lebih kurang 5 tahun yang lepas, apa yang Harakah Daily, apa yang PAS cakap kepada Mahathir? Tragedi Mamali, Mahathir penipu sebenar. Macam mana? Tak sampailah satu dekad, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tak sampai, tuan-tuan. Dituduh penipu, dikata macam-macam, dikata itu, dikata ini, dikata liberal dan sebagainya. Tetapi hari ini disambut dengan takbir. Itu saya kata tadi. Jangan melawan kata Tok Guru. Jangan memilih-milih. Kalau disuruh taat-taat saja. Nak disuruh taat saja, tak perlu nak pergi ni itu ini itu. Jangan persoalkan. Dan hari ini PAS juga, PAS perlu berdepan gabungan penipu dan orang jahat. Ketua Pemuda PAS Afnan Hamim berkata kepimpinan parti itu perlu berdepan dengan cabaran yang sangat berat. Katanya ini kerana mereka perlu berdepan dengan gabungan orang menipu dan orang jahat. Kita dipersembahkan dengan tata kelola yang bengkok, yang bercakap lain dan buatnya lain. Dia kata orang lain boleh, orang lain kata dia boleh. Orang kata dia koyak, hang kata kami boleh. Kami balas hang koyak, hang sekat. Dia kata. Pertama sekali kita tak pernah sekat pun. Tapi bila hang fitnah, kami saman lah. Yang hang koyak tu kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, orang menipu dan orang jahat. Tuan-tuan, dia kata. Orang menipu dan orang jahat. Siapa yang menipu? Siapa yang jahat? Kita baca tadi kenyataan yang ditulis di dalam Harakah Daily. Siapa yang menipu yang ditulis oleh Harakah Daily tadi? Tuan-tuan baru tengok kan? Harakah Daily kata dia menipu, dia jahat. Siapa yang Harakah Daily kata menipu yang jahat itu, tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan lagi. Siapa yang Harakah Daily kata sebagai menipu? Sebagai... Tuan-tuan baca sendirilah. Tapi sekarang ni orang yang menipu dan jahat itu berada kat mana? Orang yang menipu dan jahat itu berada di mana, saya tanya. Kalau bukan berada di dalam parti mereka sendiri sekarang ini. Kan? Tu kadang-kadang saya kata benda ini akan meludah muka mereka sendiri. Saya dah cakap dia akan meludah muka mereka sendiri. Sebab itu menarik Menarik. Gambar ni menarik, tuan-tuan. Perhatikan betul-betul gambar ni. Mahathir hadir kali pertama Muktamar PAS disambut dengan takbir. Bekas Perdana Menteri Mahathir hadir di Muktamar PAS yang berlangsung di Shah Alam. Ketibaan Dr. Mahathir adalah presiden dianggap sebagai seteruk, disambut dengan takbir. Kehadiran pertama ke Muktamar PAS itu diumumkan oleh Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan. Dia hadir sebagai tetamu pada majlis perasmian Muktamar. Hadir sama adalah pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang pernah memecat Mahathir daripada parti itu. Mereka kemudiannya ditempatkan di pentas utama sebelum Mahathir di pentas utama bersama PAS lain. Sebelum ini Mahathir hanya tampil di pentas PAS ketika ceramah parti itu semasa kempen pilihan raya negeri Ogos lalu. Pada 26 Disember, Mahathir juga membuat kejutan hadir di Convention DAP ke-50. Malah dia duduk bersama-sama dengan DAP. Pada muktamar kali ini, Mahathir menggunakan serba hitam serta bersongkok. Sementara itu, hadis masa ucapannya memberi penghormatan kepada Mahathir yang juga penasihat kepada 4 negeri yang ditakbir oleh Perikatan Nasional SG14. Ni tuan-tuan. Baju hitam, tuan-tuan. Ni kalau biasa baju hitam ni indikasi nak berkubur. Nak berkubur. Tapi PAS ni adalah satu parti yang dikenali. Kalau siapa kawan dengan PAS, habis lah. Kan? Kalau siapa kawan dengan PAS, habis. Kita dulu kawan dengan PAS, lepas tu kita kalah, kita keluar, lepas tu kita menang. Amanah lepas dia keluar daripada PAS, dia jadi kerajaan, tuan-tuan. PAS ni tak pernah lagi jadi kerajaan sebab menang federal. Tak. 2020 tu dia khianat. Ditambah pula dengan Mahathir, tuan-tuan. Bersatu pecat Mahathir, Muhyiddin Yassin yang pecat Mahathir. Sekarang ni mereka sepentas. Now, soalan dia mudah. Nak percaya ke orang macam ni? Nak percaya ke orang macam ni? Ada satu gambar tu dia letak, dulu DAP kahwin dengan ni, lepas tu dia ni bersama dengan ni, lepas tu DAP bersama dengan PKR, DSP bersama dengan UMNO, DAP bersama dengan PAS, DSP bersama dengan PKR, DAP bersama dengan UMNO. Sekurang-kurangnya DAP dengan PKR tak pernah lagi berpisah tau.
DAP dan juga Parti Keadilan Rakyat tak pernah lagi berpisah sebab matlamat kita sama. Mungkin kaedah dan juga cara uslub kita tu berbeza. Tetapi matlamat kita untuk melihat negara yang lebih baik itu sama. Tetapi berapa banyak PAS ni bercerai. Bersama UMNO dia bercerai. Lepas tu bersama dengan Pakatan Harapan. Masa tu Pakatan Rakyat, Barisan Alternatif sebelum itu. Sebelum itu lagi bersama dengan Tengku Razali Semangat 46 bercerai. Lepas itu bersama dengan Parti Keadilan DAP bercerai. Bentuk lagi Pakatan Harapan bercerai. Masuk lagi lepas tu Kerajaan Perikatan Mufakat Nasional bercerai. Masuk lagi dalam bersama dengan kerajaan di dalam bersatu bercerai. Masa tu UMNO ada sekali kan bercerai. Sekarang ini bersama pula dengan Pejuang. Pejuang tak adalah bersama dengan Mahathir. Jadi ini adalah golongan yang kalau ni macam ni tuan-tuan. Kalau saya ada masalah dengan tuan, mungkin saya bermasalah, mungkin tuan yang bermasalah. Tetapi kalau saya bermasalah dengan semua orang, siapa yang bermasalah? Siapa yang bermasalah sebenarnya? Kalau saya ada masalah dengan tuan, mungkin tuan bermasalah, mungkin saya bermasalah. Tapi kalau saya ada masalah dengan semua orang, siapa yang sebenarnya bermasalah? Saya ke tuan? Saya lah yang bermasalah sebab saya ada masalah dengan semua orang. Kawan dengan ni gaduh, lepas tu kawan orang ni gaduh, kawan orang ni gaduh, kawan orang ni gaduh, kawan ni gaduh. Lepas tu saya kata, semua orang ni tak betul. Semua orang ni tak betul, dia seorang je betul. Dan hari ini kita saksikan dia bersama dengan Mahathir. Kan? Dia bersama dengan Mahathir. Dia bersama dengan Mahathir. Itu kita kena ingat tuan-tuan. Sebab itu bila PAS kata apa? Kerajaan tak bersungguh selesai masalah rakyat, Hadi. Presiden PAS Abdul Hadi mengkritik pentadbiran kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim kerana mendakwa kerajaan hari ini tidak bersungguh menyelesaikan masalah dari pihak rakyat. Hadi berkata masalah inflasi dan kenaikan harga barang yang membelenggu rakyat tidak diberi keutamaan oleh kerajaan. Masalah inflasi dan kenaikan harga barang tidak diselesaikan secara aulawiyat, keutamaan. Hari ini keutamaan makanan beras bagi negara perlu diberi penekanan, tetapi tidak diberi penekanan yang bersungguh-sungguh. Malah sebaliknya dilihat penekanan diberi pada perkara yang lain. Now, kita bimbang beras dikuasai oleh kartel-kartel yang mengaku sokong kerajaan. Pertama, dia tak cakap pun. Dia tak bagi tahu pun apa masalahnya. Kan dia tak bagi tahu pun sebenarnya apa isu dia. Dia kata inflasi dah mula menurun. Saya tak tahulah Hadi faham ke tidak tentang perkara ini kan. Tetapi inflasi dah mula menurun. Yes. Kan? Inflasi dah mula menurun. Jadi dalam hal tersebut, apa yang dia katakan sebagai inflasi? Saya tak tahu. Saya tak faham. Cuma dia main tembak-tembak lah. Kod-kod boleh kena, katanya. Jadi berkenaan dengan harga barang ni, kita dengar balik. Kita dengar sendirilah kenyataan Hadi Awang tentang perkara ini, tuan-tuan. Kita dengar sendiri. Tak payah kita nak sembang banyak-banyak. Hadi Awang cakap. Allah. Ini dengan sekarang ni rakyat semakin dibebani dengan kos harga hidup dan tambah lagi dengan subsidi ayam dan minyak yang akan saya dah sebut tadi seluruh dunia. Jadi bagaimana saranan untuk rakyat dan juga kerajaan sendiri? Itu kerajaan tangani. Kenaikan harga barang ni ada sebab-sebab. Sebab-sebab peniaga sendiri. Sebab-sebab yang kita kena lihat pengeluaran dia. Kalau harga ayam tu kerana kita tengok juga orang yang jual makanan ayam tu mahal. Siapa yang kuasai makanan ayam? Makanan ternakan. Siapa? Tu kita tengok berapa harga makanan. Yang main-mainkan harga tu siapa? Yang kadang tekannya semua. Jadi semua pihak bukan sahaja. Tak boleh salahkan kerajaan. Tak boleh salah kerana kerajaan menangani semua melihat. Tak boleh nak salahkan kerajaan. Tak boleh salahkan kerajaan. Tapi hari ini disalahkan kerajaan. Kenapa? Dan kita tengok macam ni tuan-tuan. Kalau sekiranya dikatakan itu salah kerajaan, saya nak tanya. Kenapa Kelantan, Terengganu, Kedah masih lagi antara negeri termiskin? Perlis okeylah mungkin dia baru kuasai. Tetapi Kedah, Kelantan, Terengganu antara negeri termiskin di Malaysia. Mempunyai penduduk miskin dan miskin tegar yang ramai di Malaysia. Macam saya sebut malam tadi. Ada Sabah dan Sarawak dalam list tu. Sekurang-kurangnya Sabah dan Sarawak bukan negeri termiskin di Malaysia. Sekurang-kurangnya sedemikian. Ya, mempunyai penduduk miskin dan miskin tegar yang ramai. Tetapi dia bukan negeri paling miskin di Malaysia. Tetapi Kedah, Kelantan, Terengganu bukan sekadar mempunyai penduduk miskin dan miskin tegar yang ramai di Malaysia. Tetapi dalam GDP juga negerinya adalah negeri termiskin.
So dalam hal ini, boleh tak kita katakan bahawa kerajaan PAS tak bersungguh selesaikan masalah rakyat? Boleh tak kita guna balik hujah Haji Hadi ni? Bahawa kerajaan PAS tak bersungguh menyelesaikan masalah rakyat dalam isu yang melibatkan kemiskinan. Jadi tuan-tuan, bila kita sorot balik, bila kita lihat balik keadaan peristiwa ini, kita dapat nilai satu perkara, saya simpulkanlah. Bahawa PAS adalah satu parti yang kalau memerintah habis negara kita. Dan saya nampak pada PRU ke-16 akan datang, dia tak ada tim lain yang dia boleh nak bersama. Dia tak ada satu tim lain yang dia boleh nak bersama. Saya kata tadi, dia gaduh dengan semua orang. Semua orang dia nak gaduh. Dan punca kepada pergaduhan ini sebenarnya Hadi Awang je. Dan juga dia punya pengampu-pengampu dia lah. Itu yang menyebabkan PAS berada dalam keadaan yang amat teruk sekarang ini. Dan kalau sekiranya PAS tidak mahu merubah perkara ini, tak nak reform, tak nak berubah, in the next PRU, PAS akan menghadapi masalah. Saya dah cakap bahawa sekarang ini PAS memang menghadapi masalah kewangan. Terutama dalam nak menghadapi PRU dalam 4 tahun akan datang. And that is why, therefore, kenapa Mahathir ada kat situ. Kenapa Mahathir ada kat situ. Saya kata even Hadi sendiri pun ada masalah. Dia masalah amnesia, tuan-tuan. Amnesia, dia lupa. So, bila menyentuh contohnya hal banduan, hal liwat, Anwar showkan Hamzah baca buku Kazaf tulisan Hadi. Anwar showkan baca buku Kazaf Kenapa? Sebab nak beritahu, even dia sendiri, Hadi sendiri, yang dulunya membela Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah menggunakan hujah yang sama untuk nak lawan beliau. So, ketidakkonsistenan, tak konsistennya pendirian PAS, pendirian Hadi Awang ini menyebabkan PAS berada dalam keadaan yang amat bahaya. Percayalah tuan-tuan, dan tuan-tuan sendiri akan saksikan tidak lama lagi, mungkin years to come, bagaimana PAS akan mula hilang sokongan demi sokongan. Dia dah boleh banggalah sekarang ini. Tapi saya percaya dengan cara dan kaedah yang betul, 5 tahun ke 10 tahun akan datang, PAS akan mula hilang sokongan, rakyat mula sedar dan dia mula tahu bahawa PAS ni hanyalah mereka yang menunggang dan menjual nama, menjual agama demi kuasa dan demi wang ringgit. Okay, tuan-tuan, pendek daripada saya pada malam ini. Sekian. InsyaAllah. Terus berusaha. Terus share. Terus like. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Kita lawan, tetap lawan. Yang penting, lawan, tetap lawan.